Salam sejahtera semua. Kita kembali kepada kelas online selepas cuti hari raya. So kita akan sambung kepada bab 4 iaitu kereaktifan logam. Alright. So reaktif bermaksud bersifat boleh bertindak balas atau tidak. Kalau dia sangat reaktif, maksud dia sangat cepat bertindak balas. Okay. So logam maksud dia ialah contohnya besi, aluminium, kuprum dan sebagainya lah. Itu ialah logam. Jadi kita mau belajar logam jenis apa yang lebih reaktif, yang lebih cepat bertindak balas dengan bahan lain lah. Okay. So ini adalah contoh-contoh mineral yang boleh didapati dari dalam tanah. Okay. Yang mungkin kamu pernah nampak ini chalk. Okay. Chalk ialah kapur yang dulu-dulu mungkin kamu tidak pernah alami. Mungkin kamu memang zaman whiteboard sudah. Okay. Kapur, kalau dulu kita guna papan hijau kan, papan hijau kita guna kapur untuk menulis lah. Okay, itu adalah kapur. Talc ini adalah sejenis bahan yang digunakan untuk membuat bedak badan lah. Alright. Sea salt, okay, magnesite dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh mineral lah. Ini tidak penting, tidak perlu hafal, cuma Miss mau bagi kamu nampak ada sangat banyak jenis mineral dalam dunia ini. Ini hanya sebahagian daripada mineral lah. Okay. So unsur. So apa itu unsur? Selalu dalam karangan ada juga baca mengandungi unsur-unsur keganasan. Apa tu unsur dalam sains? Itu unsur dalam bahasa Melayu. Tapi kalau dalam sains apa maksud unsur? Okay. Contoh unsur ialah emas. Okay. Emas ni tengok kamu punya ibu bapa pun banyak ni kali emas. Okay. So emas dalam bahasa sains nama dia aurum. Nak lawakkan nama dia aurum. Jadi nanti kalau mama mau pergi mama ada pakai emas pergi, mak aurum lah. Terus mama kau pun heran apa itu aurum. Mau pandai anak aku tahu nama saintifik emas yaitu aurum. Alright. So ini adalah apa? Yang kedua ini gambar apa nih? Okay, bukan kaca. Okay. Yang kedua ini nama dia berlian. Berlian terbentuk daripada karbon. Okay. Karbon yang karbon yang tertanam dalam tanah, okay, untuk berjuta-juta tahun. Okay, dia akan membentuk berlian. So berlian ini disebabkan dia mengambil masa yang sangat lama untuk terbentuk, jadi dia sangat berharga. Seketul diamond yang kecil macam sangat kecil, okay, yang orang guna untuk di cincin pun sangat mahal harga dia, sebab dia mengambil masa yang sangat panjang untuk terbentuk. Dan untuk buatkan dia cantik, bentuk cantik macam ni, dia memerlukan kemahiran yang sangat tinggi lah. Okay. So ini adalah perak. Nama saintifik dia argentum. Alright. So apa itu unsur? Unsur ialah bahan yang terdiri daripada satu jenis atom sahaja. Satu jenis atom bermaksud, kalau ini kan kita lukis dia punya susunan atom. Atom semua sama saja. Emas, tiada campuran orang lain. Kita guna perumpamaan dalam kelas tu ada perempuan sahaja. Okay? Kalau semua perempuan sahaja, itu ialah unsur perempuan lah. Okay. Kalau dalam satu kelas tu dia semua lelaki, bermaksud kelas itu mengandungi unsur lelaki sahaja. So kalau satu jenis sahaja dia ialah unsur. Kalau lelaki dan perempuan dalam satu kelas, dia bukan lagi digelar sebagai unsur. Dia digelar sebagai sebatian ataupun campuran. Tapi perlu tengok lagi lah macam mana kita mau bezakan sebatian dan campuran. Tapi yang penting unsur, kata kunci dia satu jenis atom sahaja. Alright, ini adalah 3 contoh unsur lah. Banyak lagi contoh. Okay. Sebatian ialah contoh boksit. Okay, jangan sebut bauksit. Boksit. Boksit ialah biji aluminium. Bukan biji. Biji aluminium.
Okay. So aluminium boksit, nama saintifik dia ialah aluminium oksida. Aluminium oksida ni terdiri daripada gabungan aluminium dan oksigen. Macam yang tadi Miss guna perumpamaan lah, dalam kelas tu ada lelaki dan perempuan, campuran dua jenis unsur. So itu dinamakan sebagai sebatian. Bahan yang terdiri daripada gabungan dua atau lebih jenis unsur. Okey. So itu ialah sebatian. Contohnya inilah boksit. Okey. Contoh sebatian yang lain ialah hematit. Hematit nama biasa dia ialah biji besi. Nama saintifik dia ialah ferrum 3 oksida. So kalau kamu tengok di depan, okay, aluminium oksida terdiri daripada aluminium dan oksigen. Jadi, okay, ferrum oksida terdiri daripada ferrum dan oksigen. Tengoklah nama dia sekejap. Okay, bermaksud apa maksudnya biji? Biji bermaksud yang kita korek daripada tanah. Okay, dia mengandungi bahan lain. Okay, maksudnya dia bukan aluminium saja, dia ada campuran benda lain. So daripada biji aluminium ni kita boleh dapatkan aluminium yang kita perlukan untuk buat apalah aluminium lah, atap kah apakah, okey, tin minuman kah, itu buat daripada aluminium. So aluminium dapat daripada mana? Dapat daripada biji aluminium. So untuk dapatkan besi kita boleh dapat daripada hematit lah, iaitu biji besi. Okey, next ialah galena. So biji plumbum nama dia. Bermaksud daripada galena ni, kalau kamu korek, kamu boleh dapatkan plumbum daripada galena lah. So plumbum biasanya digunakan untuk buat pipe kah apa. Plumbum 2 sulfida. Plumbum 2 sulfida, tengok nama dia. So dia terdiri daripada, dia merupakan gabungan plumbum dan sulfur. Alright. So next ialah cassiterit. Cassiterit biji stannum. Nama saintifik dia stannum oksida. Jadi dia terdiri daripada campuran apa? Sudah tentunya stannum dan oksigen. Okay. So untuk hari ini Miss sampai sini sajalah Miss bagi. So kamu akan salin nota dan siapkan modul. Okay, Miss akan bagi screenshot lah apa yang perlu dibuat. Okay, ini ialah yang sudah Miss terangkan tadi lah, yang Miss ada bagi contoh kan. So hematit, nama saintifik dia ferrum 3 oksida. Dia merupakan gabungan unsur ferrum dan oksigen. So ferrum ialah satu unsur, oksigen ialah satu unsur. Bila dia gabung, dia membentuk sebatian. Okay, so cassiterit, nama saintifik dia stannum 4 oksida. Dia terdiri daripada gabungan unsur stannum dan oksigen. Dan seterusnya lah. Okay, sama saja. So kalsit ialah kalsium karbonat. So terdiri daripada kalsium, karbon dan oksigen. Ada 3. So kalsit merupakan gabungan 3 jenis unsur ni. Alright. So itu saja untuk hari ini. Thank you. Bye bye.